Okay, Assalamualaikum. Okay, so for this video, kita akan continue chapter 4 for integration. Okay, so untuk slide ni, saya akan ceritalah apa itu introduction, apa properties of integration dan sebagainya. Okay, introduction. Integration can be used to find area, volume and many useful things. Maksudnya penggunaan integration ni kita boleh guna to find ada luas, isi padu dan banyak benda lah. Sebagai contoh, kalau you all boleh tengok daripada graf sebelah sini, so ada histogram kan bawah ni. Kalau kita nak cari luas dekat di bawah garisan fx ni, so kita akan gunakan integration. Okay, so untuk simbol integration, kita akan guna simbol seperti S. Kita ingat integration, simbol the S which is sum. Kita akan menggunakan sum. Operasi dia, hasil tambah. Okay, so simbol dia macam S ni lah. S, integration symbol. And then, kalau kita ada function which is contoh dia 2x, ini adalah function yang kita nak integrate. And then, kalau kat sini X, so yang sebelakang ni pun kena letak X. So, dx. Kalau contohnya kita nak integrate 3y, so belakang ni akan jadi dy. Dia akan ikutlah variable dia. Maksudnya kita akan integrate ke atas y, integrate ke atas x. Okay, macam tu. Beza integration dengan differentiation adalah differentiation yang kita belajar itu operasi dia tolak, kuasa dia tolak. Untuk integration, kuasa dia akan tambah. Sebab tu kita kata sum. Dia adalah inverse kepada differentiation, pembezaan. Dia akan kontra daripada pembezaan. So, ini adalah pengamiran dalam bahasa Melayu dia. Okay, so plus C in integration answer is the constant of integration. Kalau kita integrate, dekat atas dengan bawah ni tak ada limit apa-apa nombor. So, bila kita integrate, wajib letak tambah C dekat belakang, which is ada constant of integration. Okay, nanti you all tengok example lah. Okay, so technique of integration ada banyak kat sini. Okay, so untuk constant, kalau kita integrate constant, kita akan letak X kat belakang. Kita integrate K untuk dx. So, mesti ada Kx tambah C. So, tambah C ni wajib sebab dekat sini tak ada limit dia. Okay, kalau dia K atas dy, dia akan jadi Ky tambah C. Okay, dan kita ada polynomial which is ada kuasa. So, kalau macam ni, kita nak integrate A times X to the power of N. Okay, so yang tadi saya cakap kan. So, power dia akan bertambah. That's why kita buat N tambah 1. Okay, kalau differentiation, kita akan bawa power ke depan. Berbeza dengan integration. Kalau integration, kita bukan bawa ke depan. Kita akan jadikan dia bahagi. So, dia punya power yang kita tambah akan bahagi. Itu beza differentiation dengan integration. Differentiation, power tolak 1, bawa depan. Kalau integration, power tambah 1, bawa jadi bahagi. Dan kalau tak ada limit, letak tambah C. Okay, untuk integration yang ketiga, teknik dia eksponen. So, kalau eksponen, kita salin je balik apa yang dia dah bagi. Cuma untuk power dia, kita tengok dekat mana ada X. So, dalam kes ni, AX. So, A ni adalah dia punya constant untuk X. So, A tu yang kita letak bawah. Contohnya, kita ada E3X. So, nanti dia akan jadi bahagi 3. Macam tu. Okay, tambah C. Okay, B ni, kita ignore. Kita ambil yang ada X saja. Kalau log, kita integrate, kita akan dapat ln. Ln, apa benda yang kat bawah ni, letak dalam absolute. And then bahagikan dengan A sebab dekat X ni ada variable. Ada coefficient kat sini. Depan X ada coefficient A, letak. Dia dah sama case macam eksponen tadi. Depan X ada A kan, bawa bahagi. Sama juga macam ni. Depan X ada nombor A, letak jadi bahagi. Okay, and then plus C sebab dia tak ada limit dia lah dekat integration tu. Okay, and then kita tengok untuk trigonometry, macam biasa kita ada sin, cos. And then kat sini kita ada juga secant square dengan secant tangent. So basically yang ini je yang akan ditanya lah dalam exam. Okay, so sin AX. So kalau sin A, kita akan dapat negative cos. Okay, macam tadi juga sebab dia ada
koefisien di depan X. So, A yang ini tak jadi bawah bahagi. Kalau sin dia jadi negatif cos. Kalau cos jadi sin. Okay, so ni sama jugalah. Dalam depan X ada A kan. So yang A ni pergi bawah jadi bahagi. Sama jugalah secant square AX jadi tangent A. A tu bawa jadi bawah bahagi. Okay, dan sebagainya lah. So di semuanya adalah terbalik kepada differentiation. The inverse kepada differentiation. Yang ni you all kena ingat lah. Okay, so kita akan tengok example. Okay, how to integrate the number 1 which is integrate 10 for dx. Okay, so untuk case ni kita nak integrate 10 ke atas dx. So 10 ni adalah constant. So bila kita integrate, kita just tambah je 10 sebab dia x. Dia letak x kat sini tambah c. Macam tu je lah. Kalau constant, make sure kita ambil balik. Kalau dy, jadi 10y lah. Okay, untuk nombor 2, kita nak integrate 5x kuasa 3. So, ingat, power kena tambah, letak bahagi. So, dalam kes ni, salin balik 5x. So, 3 tambah 1 dapat 4. Dan 4 tu letak bawah, jadi bahagi. Tak tambah c sebab dia tak ada limit dekat sini. Okay, yang ketiga, okay, tips kat sini kata you need to simplify the function you want to integrate. So, make sure tak ada bracket. Make sure tak ada set. Set adalah punca kuasa lah. And then x in the denominator. Contohnya 1 per x. Tak boleh ada macam ni. So, kena bawa dia naik atas dulu. So, dalam case ni dia ada set sign. So, kita convertkan dulu. So, bila kita convertkan, integrate saling balik. So, set tu sama dengan x kuasa setengah. Okay. So, bila korang dah jadi macam ni, dah tak ada set, barulah kita boleh integrate. So, integrate, make sure power ni tambah 1. So, 1 per 2 tambah 1. So, korang akan dapat 3 per 2 lah. Ni saya terus tulis 3 per 2. Kita tambah 1, bahagi balik dengan apa yang value kita dapat, which is 3 per 2. So, 3 per 2 bahagi 3 per 2. And then, tambah C. Tapi jawapan ni tak cantik ni. So, yang ni kita susun balik. Dia akan dapat 2 per 3 X kuasa 3 per 2 tambah C. So, macam tu lah cara nak buat dia. Just tambah 1 and then power yang korang dah tambah tadi bahagi. Letak dekat bawah. Kalau differentiation, bawa dulu power ke depan. Power tolak 1. So, kena tahulah beza untuk differentiation dan integration. Okay, so next, untuk nombor 4. So, kita ada 1 per x kuasa 4. So, ni tadi kita tak boleh x dekat denominator kan. So, kita kena convertkan dulu. Bawa yang ni naik atas. So, kalau kita bawa naik atas, integration, dia akan jadi x kuasa negatif 4 dx. Ingat, kita ada belajar indeks. Kalau power bawa naik atas, power dia akan jadi negatif. Okay, so yang ni, just selesaikan je lah. Kita nak integrate dah ni. So, dah cantik macam ni, boleh integrate. Negatif 4 tambah 1. So, dapat negatif 3. Bagi negatif 3 tambah C. Macam tu lah. Okay. Untuk nombor 5, kita ada factor. So, kalau case factor macam ni, sama ada you all boleh expand satu-satu, which is korang expandkan lah. Macam ni. Expand satu persatu. Ataupun ada satu cara lagi, which is yang ini. Formula dia, kita ada AX tambah B kuasa N. N ni boleh jadi kuasa 3, kuasa 4. So, kita boleh salin je balik. Power tambah 1. Letak bahagi. And then, apa yang dalam function ni, kita kena differentiate. Ambil dia punya coefficient dia, which is A lah. Depan X ni ada apa? A. So, salilah A. Macam tu So, untuk case macam ni, nak shortcut tanpa expand, kita gunakan kaedah yang bawah ni. So, kita akan dapat 2X tolak 3. 2 tambah 1 dapat 3. Bahagi 3. Okey, depan X ada apa? Ada 2. So, darab 2. Tambah C.
Okey, permudahkan. So 2x tolak 3 kuasa 3 per 6 tambah C. So macam tu je lah cara dia. So tak jimat masa kat situ, korang tak payahlah nak expand satu persatu. Jawapan akhir pun tak perlu expand lah kuasa 3 tu. So biarkan je macam tu. Okay, number 6. Kalau tengok kat sini dia ada X dekat denominator dan dia juga ada set. Ada punca kuasa. So make sure korang convertkan dulu. So untuk case ni kalau kita tukar dia akan jadi 3 X kuasa 1 per 3 tambah 2x dx. So kalau macam ni punca kuasa 3. So punca kuasa 3 sama juga dengan x kuasa 1 per 3. Okay, so permudahkan. Ni tak integrate lagi. So biarkan dia punya simbol integration. So bila korang bawa naik ke atas, yang ni bawa naik atas, korang akan dapat kuasa negatif 1 per 3. X kuasa negatif 1 per 3. Sebab kita bawa ni atas kan. Okay, and then tambah 2x tambah dx. Lepas tu baru kita integrate. So bila integrate, okay. So 3, so bila integrate dah tak perlu ada simbol integration lah. Integration ni buang. Okay, so 3 x. Okay, so korang tekanlah kalkulator. Negatif 1 per 3 tambah dengan 1. Nanti you all dapat 2 per 3. So x kuasa 2 per 3 bahagi 2 per 3. Untuk yang belakang ni akan dapat 2x kuasa 2 per 2 tambah c. Sebab dia tak ada limit ya. Limit maksudnya ada nombor kat bawah ni. Dia tak ada. Dia bukan kosong lah. Dalam kes ni tak ada lah. Tak ada apa-apa nombor. Okay, so selesaikan. Mana yang boleh mudahkan? So korang mudahkanlah bagi cantik equation tu. So korang akan dapat 3 dengan 3 ni dapat 9 lah. Dapat 9 per 2. X kuasa 2 per 3. So 2 ni boleh cancel out. Tambah X kuasa 2 tambah C. Macam tu lah. Okay. So buat slowly. Make sure ingat dia punya proses. Which is tambah 1 and then bahagi dengan nilai kuasa kita. Okay. So itu ada example 1 sampai 6. Okay. Next kita tengok example seterusnya. Okay, so untuk trigo dan eksponen So untuk case ni, okay, so kita ada cos 6x. So kalau tengok balik tadi, kalau cos, dia akan dapat sin. Okay. So differentiate cos, korang terus buat je sin 6x. So apa ada dekat x? Ada 6. So bagi 6 tambah c. Macam tu je lah. Just tengok je formula sebenarnya. Cuma make sure kalau ada x, ada koefisien depan x, kena bahagi. Okay. Okay, untuk nombor 8 kita ada eksponen. So kalau tengok balik formula ni, eksponen, ni. Dia salin balik, sama juga dekat koefisien ni, kita akan salin balik A lah. Okay. So untuk soalan nombor 8, so kita salin je balik. Untuk integrate, kita akan dapat E 4 tolak X. And then bahagi dengan berapa? So dekat X korang tengoklah. Since dekat X ni adalah simbol negatif. So negatif ni maksudnya negatif 1. So maksudnya kita kena bahagi negatif 1 tambah C. So nak cantikkan negatif ni bawa depan lah. So negatif E 4 tolak X tambah C. So macam itulah cara nak buat dia. Okay. Itu untuk case eksponen. And then kalau ada apa-apa yang melibatkan 1 bahagi something. Okay, ni kita tengok balik dekat formula 1 bahagi something. So dia akan jadi ln. Okay, untuk nombor 9. So ini automatik lah dia jadi ln. So salin balik yang bawah which is letak absolute 3 tolak 2x. Bahagi dengan berapa? Tengok depan X ada berapa. So depan X dalam kes ni adalah negatif 2.
So kita kena bahagi dengan negatif 2. Tambah C. So nak cantik, negatif bawa depan. Ln 3 tolak 2x bagi 2 tambah C. So itu adalah properties of integration. Okay. So next. So yang ni cuba fahamkan and then buat balik semula. Okay, next kita tengok definite integral. So definite integral ni adalah dia ada value, which is it has a start and end value. Sebab tu tadi dekat ini ada value, dia ada limit dia daripada A sampai B. Maksudnya bila kita nak integrate tu nilai dia kita nak daripada A sampai B saja. Lorekan dekat A sampai B. So itulah maksudnya ada limit, which is start and end value. So kita panggil definite integral. So the value which is called limits are put at the bottom of the top sign S. Dekat top dengan bottom sign S ni lah, dekat simbol integration. So ada simbol A dan B. Okay. So we find definite integral by calculating the indefinite integral at A and B by subtracting them. So kita akan tolakkan nilai B tolak nilai A. Yang besar tolak kecil. So yang ni nilai dia kecil. Yang ni nilai dia besar. So besar kena tolak kecil lah. Bila kita substitute nilai besar kita akan tolak yang kecil. So bila kita ada limit ni, kita dah tak adalah plus C ni get cancel. So kita ignore dah plus C sebab kita dah ada value. Macam tadi dia tak ada limit, tak ada value. So that's why kita kena tambah constant kat belakang plus C. So untuk soalan example definite integral, so kita ada dua example kat sini. So kita tengok one by one. So for the first one is integrate 1 until 2. So this one is the limit lah. 1 hingga 2. So kita ada equation kat sini which is a function. Ada dua function. So bila ada dua function yang melibatkan darab ni, korang tak boleh terus integrate. Make sure kita expand. So bila expand, darablah 1 per 1. Okay. So kita darabkan. So yang ni salin je balik. Okay. So 2 darab dengan 5x kuasa 3 dapat 10x kuasa 3. So dalam kes ni kita letaklah bracket supaya kita tak careless. Okay, yang kedua 2 darab dengan x kita akan dapat 2x. And then kita akan darabkan ni dengan ni pula. So dapat negatif 5x kuasa 4 tolak x kuasa 2. Letak di x balik. Okay, double check dulu sebelum you proceed. So 2 darab 5x kuasa 3 dapat 10x kuasa 3. 2 darab dengan x dapat x. Yang belakang negatif dengan 5x kuasa 3 dapat negatif 5x kuasa 4 tolak x square. Okay, so dah betul sampai sini. Kalau mana boleh kita simplify, simplify. Kalau tak boleh simplify, just terus integrate. So nak integrate 10x kuasa 4 bahagi 4. Tambah yang ke sini 2x tambah 1 kan. So kalau ni kuasa 1. So jadi 2 lah. Bahagi 2. Tolak 5x. Okay. 4 tambah 1 jadi 5. Bahagi 5. Tolak x. 2 tambah 1 dapat 3. Bahagi 3. So kita akan salin balik lah limit yang dia bagi, which is 1 dengan 2. Kita letak kat belakang. Okay, kemudian baru kita gantikan. So, next step adalah kita gantikan nilai dia. Ataupun kita nak kecilkan dulu pun boleh. Mana boleh potong? 2 dengan 2 boleh potong. 5 dengan 5 boleh potong. 10 dengan 4 boleh potong jadi 5 per 2. Okay. Kita permudahkan dulu. So, saya salin balik. Which is 5 per 2. X kuasa 4 tambah X kuasa 2 tolak X kuasa 5 tolak X kuasa 3 per 3 daripada 2 sampai 1. So bila kita nak gantikan nilai, make sure kita gantikan yang besar dulu, which is yang atas. So masukkanlah X tu jadi 2 tambah gantikan 2. So make sure bila gantikan bracket
Jangan lupa. Sebab nanti korang careless untuk masukkan dalam kalkulator. Hati-hati Macam ni lah. So gantikan. And then operasi dia tolak. Tolak kat sini. Gantikan pula 1. 5/2 which is 1 kuasa 4. Tambah 1 kuasa 2. Tolak 1 kuasa 5. Tolak 1 kuasa 3/3. Tu yang operasi dia kata tolak. Dan kita tekan kalkulator lah. So you all dapatkan jawapan dia. Okay. Okay, so nanti you all dapatlah jawapan dia. Untuk yang bahagian depan korang akan dapat 28/3. Yang belakang akan dapat 13/6. So tolakkan dapat 43/6. So macam itulah jawapan dia. So make sure dalam kalkulator hati-hati untuk masukkan yang kuasa ni lah. Letak, bila kita gantikan letak bracket. Okay, so ini untuk example yang pertama untuk define an integral. Okay, next kita akan tengok example kedua which is integration daripada 4 ke 9. So soalan dia set x which is punca kuasa x minus 1 divided by x square. So ingat step yang kita kena tahu which is bila kita nak integrate kita tak boleh ada set. Kita tak boleh ada yang kat bawah ni pun tak boleh. So make sure bawa ni atas. So korang simplifykan lah. Okay, so nak simplify. So salin dulu 4 sampai 9. So set tadi akan jadi x kuasa setengah. Tolak 1. Yang bawah salin balik x kuasa 2 dx. Dan kita boleh permudahkan lagi. So permudahkan which is saya akan pecahkan. Kita akan dapat x kuasa setengah bagi x kuasa 2. So tolak sebab sin tengah-tengah ni tolak. 1/x kuasa 2. So ada dx lah. Okay. Ni kita boleh permudahkan lagi lah. Okay, which is kita bawakan 2 tu dekat atas. Yang 2 ni bawa ni atas. Kita tak nak kat bawah. Kan? So bawa ni atas. Okay, saya sambung kat bawah. So bila bawa operasi dia akan jadi tolak. So korang akan dapat 4, 9. So setengah 1/2 tolak 2. So kuasa dia akan tolak 1/2 tolak 2 dapat negatif 3/2. Yang sebelah sana tolak akan dapat bawa ni atas akan jadi x kuasa negatif 2 dx. Okay. So bila dah dia selesai dalam satu baris, tak ada bahagi x, tak ada punca kuasa, barulah kita boleh integrate. So integrate ingat kuasa kena tambah 1. So negatif 3/2 tambah 1, korang akan dapat negatif 1/2. Bahagi dengan yang kita dapat tadi, negatif 1/2. Untuk yang belakang, negatif 2 tambah 1, korang akan dapat negatif 1 bahagi negatif 1. So ini saya letak bracket sebab nak nampak kan ada negatif ni lah bawah ni supaya nanti bila negatif dengan negatif, operasi dia akan tambah. So yang ni salin baliklah limit yang dia dah bagi which is 4 dan 9. Okay. So permudahkan dulu sebelum kita ganti. So kalau ada negatif 1/2 ni, 2 ni boleh bawa ni atas lah. Sebenarnya akan jadi 2x negatif 1/2. Bila ada negatif ni saya letak depan. Okay, so dah elok lah. Kita akan dapat negatif 2x kuasa negatif setengah. Yang belah sini, tolak dengan tolak jadi tambah. X kuasa negatif 1. So, salin baliklah 4 dengan 9. Okay, kemudian baru kita gantikan satu persatu. So, bila gantikan macam saya cakap, hati-hati. 9 kuasakan dengan negatif 1/2, tutup kurungan. Macam tu. Tambah. Bila masuk kalkulator, make sure buat macam ni lah. 9 tu yang kuasa dengan negatif 1/2. So, letak ada bracket untuk 9 Okay, dan X tadi adalah 9 kuasa negatif 1. Macam tu.
Okay, tolak. Okay, buat untuk 4 pula. Negatif 2. 4 kuasa negatif setengah. Tambah 4 kuasa negatif 1. So, bila korang masuk kalkulator, macam saya cakap tadi, make sure hati-hati bila ada kuasa negatif. Make sure korang buat dalam kurungan. Untuk kurungan itu sahaja. So, this one korang akan dapat negatif 1/3 tolak dengan negatif 1/2. Okay, so jawapan akhir korang akan dapatlah 1/6. So, macam itulah proses untuk buat integration definite integral. Okay. Make sure kena ingatlah tak boleh ada bracket, tak boleh ada set, tak boleh ada x dekat denominator. Okay, so ada 3 tutorial yang saya nak korang buat. Okay, so macam ni, untuk yang ni macam saya dah ajar tadi, pecahkan So this one, pecahkan satu persatu. So nanti korang buat, korang pecahkan dulu. X tolak 2x kuasa 2 per x. Okay, kita tak nak bawa x, so kita boleh permudahkan. So permudahkan ni, dapatlah 5x negatif 3 tolak 1. Dia buat ni atas Yang ni boleh potong lah. Tolak 2x. So yang ni akan jadi 5x kuasa negatif 4 tolak 2x. Itu interpret macam biasa. Untuk yang ni, ingat kena expand. Akan jadi x tambah 2x. X tambah 2x. So expand 1/1. Yang ni pun samalah. Expand dulu yang ini. So korang akan dapat T 1/3. T tolak 1. T tolak 1. So expandkan yang ini dulu. Lepas tu dapat yang tu, expandkan pula yang dengan T darab dengan T kuasa dengan 1/3. Okay, so tak boleh ada bracket, tak boleh ada set, tak boleh ada x dekat denominator. Okay, so itu untuk definite. So kita sambung sikit lagi, which is property of definite integral. So untuk properties dia, kita ada beberapa lah kat sini. Okay, so kita tengok one by one. Kita boleh inversekan interval kalau definite So kalau contohnya dia daripada A ke B, kita nak jadikan B kepada A. So just tukarkan dan tambah letak negatif kat depan. Okey, kalau limit dia daripada A ke A, maksudnya dia tak bergerak. Contohnya limit dia daripada 0 ke 0, 1 ke 1. Jawapan mesti dapat 0. Sebab dia tak ada area, dia satu tempat sahaja. Macam mana kita nak cari area kan? Okey, untuk constant, kalau kita ada K, kita boleh letak K kat luar. Okey, kalau adding atau subtraction, kita boleh pecahkan lah. Maksudnya kalau tambah, tambahlah. Kalau tolak, tolaklah. Kita pecahkan integration tu. Okey, kalau adding interval, kita nak A hingga B. Tapi dia ada AC dengan BC. So, kita combinekan yang ini. So, kalau kita combinekan AC bagi CB, kita akan dapat balik AB lah. Make sure yang C dengan C ni dia bersilang. Baru kita boleh dapat A dengan B. Tu kita punya adding interval properties of definite integral. Okay, so untuk soalan yang melibatkan properties of definite integral, so kat sini ada satu soalan. Selebihnya saya nak korang buat sebagai latihan lah. Okay, so untuk yang ini, kita ada soalan dia kat sini, dia bagi if negative 2 until 4, dia punya limit, fx equal to dx, fx dx equal to 18, dan untuk negatif 2, 0, dia bagi 6. So, dia nak yang ini. So, kita kena gunakan daripada apa yang dia nak ni, based on apa yang dia dah bagi. So, untuk kita nak dapatkan 4, dia nak ni kan 3fx tambah x square. Balik soalan. Okay, so kita boleh pecahkan lah ni operasi tambah kan. Kita boleh pecahkan satu persatu. So 3fx. Bila pecah letaklah dx kat belakang. Tambah, pecahkan lagi 1, 04 x kuasa 2 dx. Okay, kita pecahkan dulu. Okay, so untuk yang fx ni kita boleh guna yang inilah sebab ni fx. Okay, so nak guna yang ni tengoklah. Kita ada 04 yang dia bagi negatif 24 dengan 0 negatif 2. So this one kita boleh combinekan tadilah. Okay, sekejap saya padam balik. Okay, supaya korang nampak jelas. Okay, so
So untuk yang ni, nak dapatkan 0,4 ni. Okey, sebelum tu 3 kat depan ni ada constant. Kita boleh bawa keluar. Dia akan jadi 3, 0,4 fx dx. Okey. Yang belakang ni sebenarnya kita tak payah tengok yang dia bagi. Sebab ni kita integrate biasa. Ni saya tukar colour lain supaya korang nampak beza lah. Yang ni bila nak integrate korang akan dapat x kuasa 3 per 3. So value yang korang akan masukkan adalah 0 dengan 4. Terhatilah. Okay, so saya buat balik yang dekat sebelah sini. So 3 dah letak luar. So kita ada 0 dengan 4. So nak dapat 0,4 kita kena start daripada 0. So kat sini apa yang ada 0? Yang ni. Which is 0, negatif 2. 0, negatif 2. Fx dx. Okay, kalau perasan dia terbalik kan. Kat atas ni 0, negatif 2 ke 0. Yang ni 0, negatif 2. So bila terbalik, kita kena letak simbol negatif. Letak colour merah supaya nampak beza. Okay, so letak simbol negatif. Okay, and then bila ada negatif 2 kat sini, tambah. So ikut baliklah negatif 2 dan 4. Ni untuk yang ini. So fx dx. Okay, so tutup kurungan. Okay, tambah yang hijau ni boleh sambung lah buat. Okay, so kalau yang ni saya buat, kita akan dapat 4 kuasa 3 per 3. Tolak dengan 0 kuasa 3 per 3. Okay, itu nanti kita buat. Okay, kita sambung yang sebelah sini. So this one, kalau nak tengok dia betul tak dia combine, korang tengok kat sini. Negatif 2 dengan negatif 2. Dia sama kan? So korang boleh dapat 0 sampai 4 lah. Samalah 0 dengan 4. Okay, so yang ni just gantikan dengan value yang dia bagi. So kita ada 3 tadi kat depan. Negatif. So 0 sampai negatif 2 nilai dia adalah 6. 6. Tambah. Tapi ni ada bracket. So letak bracket kat sini. Negatif 2 sampai 4 kita dapat 18. Dia dah bagi 18. Tambah 18. Tutup kurungan. Tambah. Yang ni akan jadi 0. So akan dapat 4 kuasa 3 per 6. 4 kuasa 3 bahagi 3. Korang akan dapat 64 per 3. Okay. So yang ni selesaikan lah. Tekan je dalam kalkulator. So nanti korang dapatlah jawapan akhir dia. 172 per 3. So ini konsep melibatkan properties of definite integral. Okay, so kena refer pada given information in the question dan kena pandai using the properties on definite integral, korang kena solvekan question. Okay, so ada 3 soalan tutorial juga saya nak you buat. So untuk yang ni kita dia bagi negatif 3 hingga 4. 1, 4. So yang ni tengok yang ni dia bagi 1, 4. So kita boleh guna yang pertama ni lah 1, 4. Okay, so yang ni kita kena pecah 1 per 1. Yang ni pun samalah negatif 3, 1. So boleh guna combination ini dengan ini. Combination dia. Which is negatif 3 bagi 4. Apa-apa. Tambahkan dengan 4, 1. Apa-apa. Macam itulah. Sama juga untuk yang kedua. Kita ada 0, negatif 2, 4, 3. So yang ni K ni ingatlah. Constant bawa depan. Constant bawa depan. Tengok. Kita kena kreatif lah sikit. Macam mana nak apply kan untuk nombor 2. Dan lastly pun sama. Nanti you all cuba. Kalau tak dapat kita akan discuss dekat next class. Okay. So itu sahaja untuk video kali ni. Okay. Kita akan jumpa minggu depan dalam kelas untuk discuss. Okay. That's all. Thank you. Bye. Assalamualaikum.